Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita pada malam yang mulia ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur berbanyak-banyak di atas apa yang Allah Taala pinjamkan kepada kita. Sama ada nikmat kesihatan, sama ada nikmat masa lapang, sama ada nikmat kita katakan diberikan nikmat yang terbesar, iaitulah nikmat iman dan Islam, yang mana pada malam yang mulia ini alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita amalkan, apa yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz ucapkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak, terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Jumhuriyah, alhamdulillah, yang tidak putus-putus orang kata mengimarahkan, menjadi sebahagian daripada tulang belakang, menjadi sebahagian daripada, kan kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kekuatan untuk menghidupkan malam-malam ataupun program-program kita. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita persembahkan di hadapan Allah, Allah Ta'ala nilai kepada kita. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung di dalam pengajian kita sikit, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, iaitulah dia nak masuk pada tajuk menurut Al-Imam Ghazali rahimakumullahu ta'ala, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah dan taufik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tanda, nak kenal, macam mana orang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab taufik dan hidayah daripada Allah ni semua orang minta, betul? Nabi, Rasul minta tak taufik dan hidayah? Bahkan kalau dalam khutbah Jumaat, wat taufik wal hidayah wassalam mink. Ke bawah duli yang maha mulia, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah. Sebelum kita nak pergi sambung taufik dan hidayah kita ni, tuan-tuan, kita lalu secara ringkas. Orang yang mendapat taufik, dia sudah tentu mendapat hidayah daripada Allah. Tapi orang yang mendapat hidayah daripada Allah, dia belum tentu untuk mendapat taufik daripada Allah. Apa taufik? Apa hidayah? Bahkan ada orang nama dua-dua ni. Betul? Adik-beradik dia taufik, seorang kakak dia pula hidayah. Bagi nama kepada anak taufik.
Bahkan kalau nama seorang player badminton lah tak silap Ustaz, Indonesia tu, tapi dah lama dia rasa, Taufik Hidayat, kalau tak silap Ustaz lah. Namanya dua-dua, ambil kau. Taufik Hidayat. Kalau tak silap lah pemain badminton Indonesia, kalau tak silap lah, tapi lama tadi. Kalau tak silap. Apa dia? Orang yang mendapat taufik. Taufik ni iaitulah kekuatan untuk buat amal ibadah. Adapun hidayah, kata ulama Al-Imam Ghazali, iaitulah Allah Ta'ala berikan kepada dia satu bentuk daripada jahil, dia keluar untuk menuju kepada tempat yang terang, ataupun menuju majlis ilmu, ataupun nak keluarkan diri dia daripada konsep kejahilan. Tapi kalau orang yang dapat hidayah, dia berhijrah, tapi belum tentu dia dapat kekuatan untuk beribadah. Dia keluar dah, pergi belajar madrasah, pergi belajar pondok, pergi belajar tahfiz, contoh, pergi sekolah. Hidayah tu dah dapat dah, tapi sampai kepada tempat tersebut, solat jemaah tak buat, majlis ilmu, gotong royong pun tak hadir dan sebagainya. Maka itu adalah orang yang beza mendapat taufik satu, hidayah satu. Kerana orang dapat taufik, sudah tentu dapat hidayah. Dia sampai dalam masjid, dia boleh semayang berjemaah. Ada orang masuk juga dalam masjid, tapi apa? Jarang nampak bang. Saya baru sampai sini. Oh ya ke? Duduk mana? Dekat je dengan Masjid Jumhuriyah. Oh ya ke? Kali pertama datang? Kali pertama. Oh ya ke? Ada apa nak semayang sini ke bang? Tak, nak buang air Ustaz. Buang asam betul. Nak buang air maksudnya. Nak pergi toilet lah. Tapi dapat hidayah juga tu. Tapi taufik untuk buat kebaikan, taufik untuk mendapatkan kejayaan di sisi Allah, tak dapat. Jadi insya-Allah kita nak tahu macam mana orang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Yang pertama, kata Al-Imam Ghazali rahimakumullah ta'ala, orang yang mendapat hidayah daripada Allah, yang pertama sekali iaitulah melazimi ataupun menjadikan wirid harian dia untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Kalau baru-baru ni siapa di Kedah ulama besar tu, wali-wali Allah tu, Pak Sumit tu. Yang tuan-tuan tengok dia punya kematian macam mana tuan-tuan. Puluh-puluh ribu orang datang sampai nak semayang dalam masjid satu-satu masa pun tak muat tuan-tuan. Penuh. Orang-orang soleh ni, wali-wali Allah ni tuan-tuan. Saya tertarik dengan anak murid dia. Ada tulis 10 amalan almarhum Tuan Guru Pak Sumit dalam kehidupan. That's mean harian. Orang panggil wirid. Wirid ni bukan semata-mata lepas solat. Ada orang memang dia lepas daripada asar dia akan baca Quran. Contoh. Ada orang dia jadikan wirid. Dia datang masjid, mesti dia akan sedekah. Wirid itu. Tak kira lah berapa banyak ke apa ke. Dia dah memang set. Lepas daripada subuh, aku takkan tidur. Sekurang-kurang aku akan baca Yasin 10-15 minit. Contoh. Itu orang panggil wirid. Jadi anak murid Pak Sumit Kuala Nerang ni, orang alim ulama ni tuan-tuan, orang-orang wali-wali Allah, orang-orang sufi ni, dia ada listkan amalan Pak Sumit dalam tempoh 24 hours, yakni dalam sehari semalam, ada 10 amalan dia jadikan wirid. Tapi Ustaz nak sebut 10 tak dan lah kalau tidak lari topik kita. Saya tertarik 3 benda yang diamalkan oleh almarhum Tuan Guru Pak Sumit. Yang pertama dia kata apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Jangan tinggal 2 solat sunat yang paling besar dalam hidup. Yang pertama, solat sunat sebelum solat fardu subuh. Kalau bahasa kita panggil solat sunat qabliyah subuh lah mudah kata. Lepas daripada bunyi azan tu, la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah marabahadid da'adah. Tu subuh. Lepas tu kita amalkan 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, bukan sebelum azan. Selepas azan, sebelum solat fardu subuh. Jangan keliru. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, iaitulah orang yang amalkan solat sunat sebelum subuh, kehidupan dia, kejayaan dia, kebaikan dia, barakah dia indallah, bukan indan nas. Di sisi Allah, dia lebih baik daripada orang yang punya dunia dan seisinya. Ada tak orang punya dunia ni nama dia? Mana ada. Kalau kita kenal, kalau kat Asia ni sultan mana kaya? Sultan Brunei tu. Sikit punya kaya lagi.
dengan minyaknya, dengan apa. Tapi ada tak dunia ni dia punya? Mana ada. Dan barang yang dalam dunia ni nama dia seorang, ada tak? Mana ada. Tetapi nak gambarkan pada tuan-tuan, kalau letaklah contoh ada orang tu dunia ni dia punya, dan barang yang dalam dunia pun dia punya juga, letakkan sebelah dengan orang yang semayang salat sunat subuh, maka kehidupannya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT jauh lebih baik daripada orang yang punya dunia dan seisinya. Betul kata Pak Sumit, jangan tinggal. Cuma macam Ustaz selalu sebut, kalau boleh lah. Kalau boleh, jangan tinggal pada rakaat tersebut, iaitulah 2 alam. Kalau boleh, alam nashrah laka sadrak rakaat pertama, kalau boleh rakaat yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak baca surah pun tak apa. Okey, kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik Kedah, Allah Ta'ala akan hindar, Allah Ta'ala akan jauhkan, Allah Ta'ala akan protect, Allah Ta'ala akan lindung kita daripada terkena musibah dan wabak pada hari tersebut. Orang yang amalkan wirid berterusan sebelum daripada solat fardu subuh, lepas azan 2 rakaat alam nashrah, alam tarakai, alam nashrah setiap hari. Kadang-kadang Allah Ta'ala timpa dia musibah, tapi Allah Ta'ala pelihara dia. Kalau tengok kereta, minta maaf. Tengok kereta Ustaz kenal tak seorang AJK masjid kita? Siapa? Alah Ustaz, dia ada selalu salam dengan Ustaz kalau lepas habis kuliah. Mana muka dia tengok? Ni. Kenapa? Contoh, dia aksiden Ustaz. Aksiden dekat Genting Highland, Cameron Highland, rauk bentung tu, jatuh gaung. Ustaz tengok kereta dia. Macam tin sardin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Habis orang dia macam mana? Tu nak cerita dengan Ustaz tu. Ajaib Ustaz. Orang dia, tuan dia, driver dia, cederingan dia Ustaz. Sesekali cuba tuan-tuan tanya orang macam tu apa amalan dia. Cubalah tanya sesekali. Saya tak ada apa Ustaz, cuma saya setiap hari saya kalau dalam kereta la ilaha illallah, contoh. Cubalah tanya amalan orang macam tu. Ustaz, tak ada apa-apa bang, kalau tengok kereta ni mati dah bang. Saya tak ada Ustaz, memang setiap hari saya lazimkan sedekah. Banyak ke sikit ke memang saya akan buat. Tak boleh sedekah masjid, saya sedekahkan orang-orang tepi jalan. Tak boleh orang-orang tepi jalan, saya sedekahkan siapa-siapa yang saya suka, yang saya nampak. Itu amalan saya. Cuba tanya risik-risik. Kalau tuan-tuan ada macam tu, sebab apa? Allah Ta'ala jaga dia. Amalan dia tu istiqamah. Bang, kenapa bang? Abang tak ada apa-apa, orang lain semua kena Covid. Alhamdulillah Ustaz, saya amalkan 2 solat sunat sebelum daripada fardu subuh. Saya amalkan alam nashrah rakaat pertama, alam tarakai. Sebelum solat fardu subuh saya amalkan tu Ustaz. Nampak? InsyaAllah Allah Ta'ala pelihara. Tu pertama. Jaga solat sunat sebelum daripada subuh. Satu. Yang kedua, kata almarhum Tuan Guru Pak Sumit, jaga solat sunat witir. Selepas isyak tu, kalau boleh buat 3 rakaat, 2 salam. Ataupun kalau dah memang ada niat nak bangun tahajud pukul 4.30 pagi, 5 pagi, tak apa, tidak ada masalah. Lepas tahajud, lepas hajat, lepas taubat tu baru sembahyang witir. Boleh, tak ada masalah. Cuma Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam saja. La witra fil laili, tidak ada 2 witir. Kalau dah buat lepas isyak, tak apa dah lah, tak payahlah buat kat belakang lagi. Tapi alhamdulillah lah Ustaz, saya memang jadikan harian pukul 5.30 pagi saya bangun. Lepas tu saya buat apa-apa patut, lepas tu saya sembahyang witir 3 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Ya ke? Antara abang buat apa? Tahajud, taubat, alhamdulillah. Tapi kalau kita mula-mula ni, amalkan witir dulu, jangan tinggal witir. Lepas isyak tu ke, biasalah kadang-kadang letih kita kan. Kadang-kadang tak sedar. Betul, nak bangun mulai niat dah. Nak niat tahajud dah. Tapi tahajud tu tak bangun, tapi terkejut dia banyak. Kejap-kejap terkejut. Dah pukul 6.30 dah ni, dah 6.45 dah ni. Contoh. Maka jangan tinggalkan witir selepas daripada solat fardu isyak. Ni 2. Okey? 2 amalan kalau dalam bab solat. Yang kedua pula, kata almarhum Pak Sumit Kuala Nerang, jangan lupa untuk apa dia? Menjaga wudu setiap masa. Ni orang soleh ni. Sebelum tidur, kita jaga wudu, memperbaiki wudu kita. Dan yang ketiga, paling kita kata baik sekali, apa dia? Ni Ustaz nak kaitkan ni, iaitu orang mendapat hidayah sebelum daripada keluar rumah, kata Pak Sumit,
tengok dulu Al-Quranul Karim. Sebelum nak pergi semayang subuh, tengok tu dengan tengok tu dengan makna baca dah. Bukan tengok je. Nah, baca. Sebelum nak melangkahkan kaki, kata Pak Sumit, sebelum mata kita tengok benda lain, tengok dulu Al-Quranul Karim. Wali-wali Allah dah ni bercakap ni tuan-tuan. Sebab tu mulut dia masin. Nah, orang soleh ni bukan nak cerita politik. Anwar Ibrahim datang kan, PM datang pergi jumpa dia. Dia kata sini, hang ni Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Nah, Allah Ta'ala bagi keajaiban. Nah, lepas tu dia meninggal baru-baru. Tidaklah terlalu lama, baru je beberapa minggu sebelum daripada betul-betul kita pilihan raya. Orang-orang saleh lah. Nah, dia kata hang ni akan jadi sekian-sekian. Bukan nak cerita politik kat sini, nak cerita wali Allah. Orang-orang sufi ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau dia tu tadi bercakap tu, tak usah duk main-main. Nah, dia kata apa? Sebelum mata kita ni melihat benda lain, tengok pokok ke, anak isteri ke, ikutlah, tak kisahlah. Tengok kereta ke, nak keluar pergi kerja pagi-pagi, tengok dulu Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan kepada kita, kelembutan kepada kita, kejayaan ataupun kita kata barakah dalam hidup kita, untuk buat dalam tempoh 24 jam apa urusan kita nak buat. Nah, sebab tu jangan malu untuk belajar Quran. Belajar. Nah, Quran ni biar jadi taulan kita, sahabat baik kita. Tak apa, ni kita tak kadang-kadang. Bila? Ramadan sahaja kita buka. Nah, lepas tu habis dah lah. Kan? Patut grup-grup tadarus ni, kalau pandangan saya lah, nah, secara peribadi kan, kita buat tiap-tiap minggu. Grup tadarus tu buat tiap-tiap minggu. Nah, pilihlah satu malam, Selasa malam Rabu ke, Rabu malam Khamis ke, buat seminggu sekali tadarus dalam bulan Ramadan tiap-tiap malam. Okey lah, sebab nak kejar 30 juzuk tu. Kan? Bukanlah nak kejar, maksudnya nak ambil fadilat, nak khatam dalam bulan Ramadan. Jangan kejar, maksudnya nak cerita, nak pulun. Nah, sebab Nabi sebut dalam bulan Ramadan benda fardu digandakan sehingga 70 kali. Pahala sunat, amalan sunat digandakan seperti fardu. Tu misal. Nah, jadi kalau kata kita ni selain daripada bulan Ramadan, dapat seminggu sekali pun tak apa dah. Nah, buat grup tadarus kita, baca satu juzuk pun tak apa dah. Nah, sebab tu dia kata kat sini, orang yang kita katakan membaca, melazimi Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Mata dia pun tak mudah rabun. Nah, tubuh badan dia sihat. Ni kata almarhum Tuan Guru Pak Sumit, iaitulah sebelum daripada dia tu tadi kita katakan melihat ataupun menonton ataupun tengok selain daripada perkara-perkara yang lain daripada Al-Quran, dia baca Al-Quran dulu. Itu tanda orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang dapat hidayah daripada Allah, iaitulah dia boleh berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sesibuk mana dia sekalipun. Ni mahal ni. Nah, nak jumpa Nabi sangat dekat bumi Haramain. Nah, tapi disebabkan mak dia uzur. Nah, family tak apa sihat. Siapa sahabat ni? Uwais Al-Qarni. Betul, nama dia gah di langit. Nah, seluruh makhluk-makhluk memuji Uwais Al-Qarni. Tapi manusia ni jadi bengong. Nah, ada caci maki je. Apa Uwais Al-Qarni ni gila, turun naik bukit, duk bawa kambing pikul latar belakang. Apa benda lah kau ni? Kalau kita mudah hukum orang. Betul, sama zaman Uwais Al-Qarni pun. Nah, duk pikul kambing, turun naik, exercise. Nah, orang kata apa hal lah Mamat ni? Dah tak ada kerja ke nak exercise? Balabak-labak lagi exercise tempat lain. Nah, selidik rupanya ada permohonan daripada siapa? Daripada ibu dia. Nak pergi haji. Nah, awak dah uzur, tapi keinginan bagi tahu dengan anak dia, wahai Uwais, mak ni, kalau bahasa kita lah, mak ni teringin sangat nak pergi sana, tapi kita ni miskin, duit tak ada, nak berjalan kaki jauh, boleh jadi berbulan-bulan pun belum tentu sampai lagi. Lepas tu mak tak apa sihat, engkau nak pikul mak lagi, nak bawa barang-barang perkakah, pakaian apa-apa, gedebak-gedebuk. Tak apa mak, saya usaha.
Sampaikan Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni bisalah sahabat nombor 2. Kalau iblis ni tadi ada sebelah sana, kalau ketika Sayyidina Umar Al-Khattab jalan, iblis akan lawan arah. Takkan lalu jalan yang dijalan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab dalam hadis Sayyidina Umar, dia tulis an Umar radhiyallahu ain mim ra. Itu memang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia takkan ada nama Umar ramai. Tapi kalau dalam hadis tu dia tulis ain mim ra, memang itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi kalau tuan-tuan tengok ain mim ra, dia tambah waw, itu yang jadi Amru Al-As. Nah, Amru bin Hisham, nama Umar juga. Kan Nabi doakan, ya Allah, engkau muliakan Islam dengan salah satu daripada 2 Umar. Pertama Umar Al-Khattab, masa tu kafir lagi. Yang kedua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal itulah. Nama dia Umar juga. Abu Jahal, Jahal ni bodoh. Dulu gelaran Nabi bagi pada dia Abu Hakim, bapak segala cerdik. Tapi bila tengok Nabi punya kelebihan, tak nak beriman dengan Nabi. Nabi bubuh nama Abu Jahal. Nabi doakan, ya Allah, engkau muliakan Islam dengan salah satu daripada 2 Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu Umar bin Hisham. Nah, jadi kalau tuan-tuan tengok Umar ain mim ra, tak payah cerita banyak. Itu memang Sayyidina Umar Al-Khattab. Hebat Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Kalau berjalan, kalau kata iblis tu lalu jalan tu, bertempik lagi. Dalam sirah Badrul Tamam cerita, kalau Sayyidina Umar Al-Khattab naik kuda, kaki dia sampai kat tanah. Naik kuda, kaki sampai kat tanah. Tapi paling bisa sekali, Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau besok kita diizinkan oleh Allah untuk tengok muka Rasulullah SAW, untuk tengok muka sahabat, di bawah mata Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam ada satu, orang panggil satu tanda panjang. Kalau kita panggil apa macam tanda lahir tu, tapi bukan tanda lahir. Kita nak panggil apa ni, macam ada satu kesan. Macam kita lah, kalau accident parut ke, orang panggil parut. Ikutlah lebih kurang gitulah. Nah, ada parut sampai bila-bila takkan terhapus. Itu ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada satu line kat bawah ni, panjang gitu. Tuan-tuan tahu sebab apa line tu? Line tu, inilah yang diriwayatkan oleh para sahabat yang lain. Di malam hari Sayyidina Umar Al-Khattab paling banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai keluar air mata, sampai ada nak panggil lorong macam tak kena. Apa perkataan yang sesuai? Kesan lah, orang panggil satu bentuk kesan. Kerana terlalu tiap-tiap malam menangisi, sama ada dia punya silap ke, rakyat dia silap ke, dia jadi khalifah tak betul ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, siapa dia berani bagi jaminan? Nabi sebut, kalau ada Nabi selepas daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya Sayyidina Umar Al-Khattab yang akan jadi Nabi. Kalau ada Nabi, masalahnya tak ada. Dah khatamul anbiya, kesudahan segala Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Amru Al-As ni, Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, sampai Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, "Hei Umar, engkau besok kalau dah jadi khalifah, kau pergi mana-mana besok, bumi Yaman besok, kau jumpa ada orang dekat tapak tangan dia tu tadi macam ada satu bentuk bulat." Lah kita panggil apa? Nah, satu bentuk. Kau tengok tapak tangan dia macam ada bulat. Cepat-cepat engkau minta kepada dia untuk doakan tentang diri kau. Tu dia. Patutnya Nabi sebut cepat-cepatlah wahai Umar, engkau doakan tu Uwais Al-Qarni tu. Ni tak, Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata, wahai Umar, kalau kau pergi satu tempat, jumpa orang yang kriteria dia gedebak macam ni, engkau suruh dia doakan tentang kebaikan untuk diri kau. Nah, kalau kata contohlah, ada orang begitu, bang, abang kalau jumpa si Fulan tu bang, ustaz tu bang, abang minta dia doa.
Nak doakan, padahal orang tu pemimpin besar. Dia pun datang jumpa kita, Ustaz, doakan saya Ustaz supaya dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Sedangkan dia pemimpin, dia lebih adil, dia lebih bekerjaya, dia lebih orang tahu kehebatan dia. Tapi ada tak dia ni tadi disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong doakan tentang diri kau. Sebab apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa duk bawa kambing tu turun naik tu? Nak pikul mak dia, nak bawa pergi haji. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tu dia. Nah, orang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala beri kejayaan fid dunia wal akhirah. Allah Ta'ala beri kejayaan kepada siapa? Iaitulah kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bahkan ulama sebut di antara amalan yang takkan seseorang tu miskin, takkan orang tu papa kedana, takkan orang tu tadi jatuh sehina-hina manusia, orang berbakti dengan kedua ibu bapa. Nah, tu mahal kan? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, doakan mak ayah kita. Lepas habis daripada semayang sunat ke, nah, semayang fardu ke, Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Doa mak ayah kita. Semua kita ada mak, semua kita ada ayah. 5 makhluk di atas muka bumi Allah ni, mak tak ada, ayah tak ada, Allah Ta'ala bagi izin hidup. Nabi Allah Adam, Siti Hawa, unta Nabi Saleh, kemudian pula kita katakan tongkat bertukar bertongkat Nabi Musa menjadi ular, dan yang ketiga kibas Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu je, tak ada mak, tak ada bapa. Allah Ta'ala izinkan hidup 3 binatang, 2 manusia. Tu tak ada lahir punya, Allah Ta'ala bagi jadi. Siti Hawa, Nabi Allah Adam, kemudian kita kata unta Nabi Saleh, kemudian kita kata tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular tu, dan yang kelima iaitulah kita katakan kibas Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, maka kita semua ada mak, semua ada ayah, cuma hidup lagi ataupun dah mati je. Maka jangan lupa titipkan doa, kerana itu kekuatan kita. Nah, dalam mak dengan ayah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia besar. Hebat mana pun tuan-tuan, kalau tak ada hubungan dengan mak ayah, kerana Nabi sebut bagi orang lelaki untuk mendapat redha Allah melalui redha kedua orang tuanya, untuk mendapat kemurkaan Allah melalui kemurkaan kedua orang tuanya. Hari ni kita masjid datang, tapi dengan mak ayah kita buat lebih kurang. Betul? Oh, dengan ustaz kemain lagi, ustaz alhamdulillah bagus, itu silaturahim, itu adab, itu sopan santun, itu kita kata tawaduk, bagus, tak ada masalah. Nah, tapi kata ulama-ulama, antaranya siapa, Habib Ali Zainal Abidin, ada doa yang lebih mustajab dari saya. Siapa dia? Iaitulah doa daripada kedua orang tua kamu. Nah, jumpa ustaz-ustaz, jumpa syekh-syekh, jumpa murabbi-murabbi, jumpa orang saleh, ustaz tolong doakan saya. Yes, cantik, teruskan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa ada doa yang paling besar daripada kedua orang tua kita. Sebab apa? Murka Allah terhadap murka kedua orang tua kita. Nah, tu tentu besar 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Tapi seorang ayah dengan mak boleh jaga 10 orang anak. Betul? Betul, Nabi kata pada kita dalam kitab Jauharul Mau'ud, banyakkan doa untuk elak azab api neraka. Tuan-tuan dekat sini banyak doa elak azab api neraka berbanding dengan doa untuk minta masuk syurga. Bukanlah salah minta doa masuk syurga tu. Kalau ustaz tanya kepada tuan-tuan, sehari semalam tuan-tuan doa minta masuk syurga berapa kali? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, izinkanlah aku masuk syurga. Berapa kali ustaz tanya? 10 kali ada. Contoh, doakan untuk elak azab api neraka 20 ataupun 30 kali. Kerana Nabi kata semua umat aku masuk syurga. Semua umat aku masuk syurga, kecuali syirik, kecuali murtad. Semua masuk. Besar mana pun dosa lah, walaupun dia ni tadi tidak sempat bertaubat. Kaki minum, kaki judi, kaki bunuh orang, kaki dadah, macam-macam, mati tak sempat bertaubat. Asalkan jangan syirik, asalkan jangan murtad, tetap akan masuk dalam syurga Allah. Kerana apa? Ada syafaat Nabi SAW.
Tetapi tak semua daripada kalangan umat aku bebas daripada azab api neraka Allah. Tak semua. Ada yang kena rembas dulu dalam api neraka Allah. Bakar, pecahkan segala macam, hidupkan balik, bagi jadi balik, seksa lagi. Setelah habis dosa-dosa kita Allah Ta'ala ampun, barulah masuk syurga. Nak duduk dalam api neraka ni berapa lama tuan-tuan? Duduk padang mahsyar pun tak tahan. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan bercakap ni. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, lidah kita. Sebab tu kalimah tauhid kita ada 7 perkataan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu 7 perkataan. Balik tuan-tuan kira. Kenapa 7 perkataan? Ada pun 7. 7 petala langit, 7 petala bumi. Betul juga. La tu 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. La ilaha illa Allah, Muhammad, Rasul, Allah. Ada 7 perkataan. Kenapa ada 7 perkataan? Kenapa ada 7? Sebab apa ada 7? Dalam kitab Jauharul Mawhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur sebut, biasanya manusia buat silap dengan 7 anggota. 7 anggota. Mata, mulut, telinga, 3 dah. Tangan, kaki, 5 dah. 6 perut, 7 farash, 7 anggota. Manusia buat silap. Mata, mulut, telinga, 3, tangan. Berapa banyak kita buat silap? Tak payah tengok orang, tengok kita. Maka sebab tu kita zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam. Selain istighfar, selain bertaubat, kalimah la. Sebab tu disebut seafdal zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa imam ada lepas subuh baca. Nah, ilaha illallah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas zikir Allahu akbar tu, sebelum nak doa, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir tu. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan kejayaan, untuk mendapatkan hidayah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, tentang orang tua ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh nak suruh orang. Nah, kita tak boleh nak train orang. Melainkan dia kena duduk dalam majlis ilmu betapa besarnya kedua orang tua dia. Nah, jangan main-main tentang mak dengan ayah ni tuan-tuan. Bila dah tak ada besok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, baru kita tahu. Nah, bagi kita orang lelaki yang ada dalam ni, pastikan boleh jadi imam solat jenazah. Kurang-kurang kalau Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita, kita boleh jadi imam pada arwah mak kita. Kita boleh jadi imam kepada arwah ayah kita. Dan ketika tu Nabi sebut, tidak akan ditolak di antara doa mustajab. Tidak akan ditolak seorang anak furuk. Ke bawah lah. Anak ke cucu ke, biasa anak lah. Sebab anak ada lagi, cucu kadang-kadang kecil lagi. Biasanya. Adat lah, tapi bukan ke kata wajib je tu. Biasanya anak ada. Kadang anak pun tak kerti semayang. Mayang jenazah pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, bagi boleh mak kita kali terakhir. Orang tu cakap, oh tatap kali terakhir. Biar tugas tu tuan-tuan ambil. Tak apa mam, insyaAllah saya pimpin semayang jenazah. Saya nak doa di akhir daripada saya punya doa ni mam, insyaAllah. Imam seronok lah, dipersilakan, tafadhal. Nah, saya lah kalau ada lah orang tiba-tiba kata, Ustaz, tak apalah Ustaz, saya jadi imam lah untuk arwah mak saya sujud syukur lah. Nah, sebab apa? Antara anak yang soleh dan soleh boleh jadi imam. Selain daripada dia mandikan ke, dia kapankan ke, cantik lah tu, biar dia boleh jadi imam. Kenapa? Ada doa mustajab. Doa lama orang tak marah tuan-tuan. Doa lama orang tak marah. Lamanya imam tu doa. Tu anak dia. Tu kenapa imam tu lama sangat tu dia doa tu? Imam tak tahulah, imam lama sangat tak, lain macam dia. Nah, yalah kenapa? Imam tak dapat projek. La haula wala. Nah, imam lama sangat orang jadi pelik. Tapi kalau apa hal imam tu? Imam tu anak dia. Ya ke? Patutlah dia doa, subhanallah, menusuk betul. Anak doa, bukan baca teks. Bukan hafal, dia datang daripada hati. Tapi kalau saya,
Saya pun tak kenal jenazah siapa. Nah, mungkin ahli qaryah lah. Tu pun kalau datang, kalau tak pernah datang masjid, lagilah kadang-kadang kita tak kenal. Dah ramai-ramai doa je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu subhanaka la nusi zana. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir laha. Nah, Allahumma qabrahum rawdatun min riyadil jannah wa ghufratun min ghafarin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Dahlah. Tapi kalau anak ahli keluarga, ya Allah, ya Tuhan, kau ampunkanlah dosa arwah mak aku, ya Allah. Membesarkan aku, ya Allah. Menyusukan aku 2 tahun, ya Allah. Mengandungkan aku 9 bulan 10 hari, ya Allah. Basuh berak aku tak pakai glove, tak pakai sarung tangan, ya Allah. Ya Allah, kau muliakanlah jasad kedua orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, arwah mak dah pergi, ya Allah. Salah satu pintu syurga bagi kami, ya Allah. Orang takkan marah, tuan-tuan. Tuan-tuan doa lama 15 minit, 20 minit, 25 minit orang takkan bunyi. Sebab apa? Memang anak. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, laki bagi boleh. Kalau boleh betul-betul anak dia lah, anak kandung. Tapi kalau dah tak ada menantu ke siapa ke, tak ada masalah. Biar ada semangat macam tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, kita kalau bab lain, kau main lagi. Kalau bab tengok bola, Selangor lawan JDT. Aku ingat menang malam tu, kalah juga malam tu. Nah, semangat dah malam tu tuan-tuan, pakai baju Selangor tu. Nah, Allah, semangat dah kena 1-0, okey dah 1-0. Masuk draw pula satu sama. Dalam hati hawa betul. Dalam hati, tapi memang tengok atas kertas memang dia dah. Nah, JDT ni memang tip top lah. Tahun ni semua dia sapu lah tuan-tuan. Nah, tapi dah tengok macam sedap first half tengok ni. Nah, sanggup kita. Bukanlah nak kata saya ke siapa-siapa, sanggup. Tak apalah 2 jam, 2 jam setengah. Dah. Tapi kalau dalam bab ni tuan-tuan yang rahmati Allah, kenapa kita ambil mudah? Sebab kita tak nampak betapa besarnya fadilat, berapa banyaknya ganjaran yang Allah Taala nak bagi kepada kita. 2, tanda orang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Tadi pertama tuan-tuan, orang lazim Al-Quran. Yang kedua, orang berbakti kepada kedua ibu dan ayah. Ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, orang yang mendapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT, putus, berhenti dia punya nafsu untuk buat maksiat. Berhenti. Nah, maksiat ni apa tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Satu benda yang Allah Ta'ala bagi. Dah zani belum? Nah, jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, berhenti hati dia tu. Nah, daripada nak duduk bersama dengan orang-orang lalai. Betul? Duduk dengan orang cakap bukan-bukan. Nah, nak duduk dengan siapa? Kelompok-kelompok circle. Hari ni dia panggil circle. Nah, bulatan yang membawa kepada untuk mendapat mardatillah, redha daripada Allah. Mesti ada sahabat-sahabat itu. Lepas tu Nabi kata di antara syafaat yang boleh bagi dekat akhirat siapa? Syafaatul uzma, syafaat Nabi. Yang kedua, seorang anak yang kematian waktu kecil, dia boleh bagi syafaat pada kedua ibu bapa dia. Yang ketiga, syafaat daripada siapa? Orang yang berkasih sayang atas dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Kalau bukan tuan-tuan dan saya pada malam yang mulia ini. Boleh bagi syafaat. Betul, ada seorang kiai di Indonesia tuan-tuan, dalam pengajian dia menitik air mata. Dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa semua yang ada di sini, kalau besok tidak nampak saya di dalam syurga, tolong tarik saya. Nampak? Kalam tawaduk dia. Nah, sedangkan dia mengajar. Kalau ikutlah ilmu dia lagi banyak. Kalau ikut, tapi tak semestinya kalau nak kata ilmu banyak, iblis tu ilmu banyak. Tapi bila orang ada, macam dalam malam ni lah, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam Masjid Jumhuriyah pada malam ni, kalau besok dekat akhirat, besok tak nampak Ustaz Nazri ada, tu kiai tu menangis. Tolong tarik tangan saya, tolong cari saya untuk bagikan syafaat. Kerana apa? Kita berkasih sayang di atas muka bumi Allah, kerana Allah SWT. Kita bagi azan sekejap, lepas tu kita sambung balik. Allah SWT, kita sambung sikit saja lagi tuan-tuan. Ini sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, untuk kita mendapat hidayah dan taufik dan hidayah daripada Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tua kita lah. Maknanya kita buat yang sehabis baik lah. Sebab setiap daripada kalangan kita ni, anak-anak ni, Allah Ta'ala bagi beza. Ada yang lebih sikit bab kewangan, tapi bab kudrat dia payah sikit. Ada yang lebih bab kudrat,
Ada yang Allah Ta'ala bagikan intelijen, fikiran dia tu luar biasa sikit, pandai sikit. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, apa pun kehidupan kedua orang tua kita tu adalah tanggungjawab daripada kita. Amanah Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Sebab tu amanah ni berat. Jangan nampak amanah pemimpinnya. Sampaikan Imam Syafi'i sebut apa? Benda yang paling berat atas dunia apa? Benda paling berat amanah lah. Paling berat atas dunia. Nak semua nak. Tapi bila dapat jangan main-main. Kalau boleh buat dengan yang terbaik dan betul ikut kaedah syarak, dia akan duduk naungan arasy Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut di antara orang yang terlepas daripada perit, azab, seksa, panasnya padang mahsyar, di antaranya adalah pemimpin yang adil. Payah, tapi dia boleh terlepas, dia boleh baik, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, jangan main-main. Tak payah duk cerita pemimpin lah, cerita kita lah. Sebagai Allah Ta'ala bagi amanah anak kita macam mana? Mana anak-anak kita malam ni? Budak-budak mana hari ni? Amanah Allah Ta'ala bagi. Amanah kita sebagai suami, mana bawa tak rumah kita datang majlis ilmu malam ni? Bawa tak kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang salat berjemaah dengan kita sekali? Hubung tak silaturahim kita dengan lebih rapat, iaitu dalam majlis ilmu kita? Jangan main-main. Kita pula sebagai isteri, ada tak jalankan amanah kita? Berat tuan-tuan. Jangan main-main amanah ni. Sebab tu Al-Imam Syafi'i sebut, itulah benda paling berat. Benda paling tajam apa atas dunia? Lidah. Ataupun bahasa kita mulut lah. Sama lah tu, lidah ke mulut ke, kita buat cantuman yang sama lah. Paling tajam. Dengan lidah boleh bawa pengaruh pada orang. Dengan lidah boleh sakitkan hati orang. Dengan lidah. Tapi bila kita dah belajar, alah ustaz, kita buat je lah yang terbaik ustaz. Orang nak kata apa-apa, payahlah ustaz. Semua benda nak kena dengar cakap orang. Maknanya alhamdulillah. Janji kita buat ni benda betul ustaz. Kita tak menyalahi syarak, tak menyalahi undang-undang. Alhamdulillah, jalan je. Betul. Kalau kita nak tunggu semua orang suka pada kita, bila tuan-tuan? Tak jadi kerja lah kita jawab dia. Betul. Orang ni kata tak betul, orang ni kata tak betul, orang ni kata okey, orang ni kata tak okey. Sebab tu buat tu semata-mata mengharap mardatillah, redha Allah. Buat tu dengan niat untuk meninggikan agama Allah. Benda paling tajam ni, mulut kita ni. Sakit hati. Buat orang sakit hati. Maka tapi kalau kita faham, tak apalah ustaz, malah lah ustaz. Saya maafkan lah dia. Betul, sakit hati ni nak ubat dia kena apa? Kena datang majlis ilmu. Belajar. Tak boleh tuan-tuan pergi jumpa doktor. Jangan sakit hati pergi jumpa doktor. Ya masuk Encik. 1201 Muhammad Ali bin Abu masuk bilik 1 jumpa doktor. Masuk. Assalamualaikum Pak Cik. Assalamualaikum Tuan Haji. Doktor bagi salam. Waalaikumsalam. Duduk. Sakit apa ni Pak Cik? Meh doktor tengok. Sebenarnya doktor, saya ni tak ada sakit apa-apa doktor. Cumanya lah doktor, sekarang ni sakit hati doktor. Doktor pun cakap, saya 10 kali sakit hati dengan Pak Cik lagi. Sebab apa? Pak Cik sakit hati bukan datang dekat saya. Sakit hati buat apa nak datang dekat saya? Pergilah tempat-tempat, duduk dalam masjid, perbaiki akhlak, jumpa orang-orang soleh. Itu baru boleh release kita punya sakit hati. Saya ni tak boleh ubat. Nampak? Sebab tu kena duduk dalam majlis ilmu ni. Program-program kita buat. Kuliah kita 40 minit ya, 45 minit ya, tu pun boleh lama. Mana ada sampai 40 minit? Tadi ustaz mula pukul apa? 7.40. Betul. Jalan ni baru apa? 40 minit, 45 minit. Ini pun saja tarik sebab lama tak datang dah. Geram. Mikrofon pula sedap. Belasah lah lebih sikit. Tak nak datang 20 minit ya. Dah datang jauh sebenarnya. Naik ke batu buntut aku tuan-tuan. Jauh 40 minit, 45 minit. Tapi dah dapat mic ni sedap lah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, buat benda tu Allah Ta'ala pandang, alhamdulillah. Cuma dalam nak meraihkan orang jemaah, kena ambil pakai juga. Alah saya tak ikut lah ustaz, orang cakap tak boleh. Kena raihkan juga pendapat orang, cadangan orang, teguran orang, kena raih. Lepas tu baru kita nilai balik, tengok balik kurang kat mana. Macam saya lah, kalau saya ceramah setiap malam 30 malam, 30 hari, tuan-tuan ingat saya tak kena tegur dengan jemaah? Saya lah orang paling ramai banyak kena tegur. 99% teguran tu berbentuk apa?
berbentuk dia kata, Ustaz, saya nak tegur sikit boleh tak Ustaz? Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Kalau boleh Ustaz datang dalam kuliah, suara Ustaz tu slow boleh sikit tak Ustaz? Sebab susah kami nak tidur. Kurang ajar nama dia tuan-tuan. Nah, kuat sangat suara Ustaz. Nah, kita ra'i. Saya jenis ra'i. Nah, dia kata kuat sangat. Saya pun jauh lah. Bulan satu lagi datang, dia ada juga. Dia tanya saya pula, Ustaz, sebelum ni Ustaz datang, kami tengok Ustaz sedap je, tapi kenapa kali ni Ustaz suara Ustaz slow? Rumah Ustaz baru mati ke? Tak ke 2 kali kurang ajar nama dia tuan-tuan? Nah, jadi nak puaskan hati orang tak dapat. Hebat setara mana pun kita, cuma ra'i. Kalau dia dah kata kuat sangat, kita jauh aja lah. Nak buat macam mana? Kau dengar ke? Kau tidur ke? Kau tak tengok aku mengajar ke? Kau tulis ke? Buat catatan ke? Peduli kan lah. Sebab dah dia tegur macam tu. Tapi satu sudut, kita nak bagi penyampaian kita tu jelas, terang, kita kena main intonasi dengan jemaah. Baru dia boleh, nombor 1 baca Quran sebelum keluar rumah. Nombor 2 dia pagi boleh jadi berbakti kepada mak ayah. Nah, nombor 3 kalau boleh bagi solat jadi imam. Maknanya orang boleh ingat. Nah, sebab tu kena ada perkara macam tu. Tapi kita ra'i ya. Bukan semua orang suka kita, tetapi kita cuba buat yang terbaik untuk mendapat mardatillah, redha Allah. Dan yang terakhir pada malam yang mulia ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tanda kita untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT, iaitulah kita tidak pernah ataupun kita berkurangan untuk mengeluh ketika mana kita menghadapi masalah. Ni last, habis. Okey, ketika mana Allah Ta'ala timpakan ujian pada kita, musibah pada kita, kita tak mengeluh, kita bangkit. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, dia kata apa tuan-tuan? Ketika mana orang muliakan kita ada pangkat, kita ada takhta, kita ada jawatan, kita masyhur, orang kenal, ketika kita gah, jangan lupa tunduk sujud kepada Allah dalam solat. Jangan lupa sujud. That means solat lah. Ketika orang hantam, orang caci, orang maki, tunduk dah ni. Nah, sampai kadang-kadang tak punya apa-apa dah. Bini minta cerai, anak lari lintang pungkang, bank pula hantar surat, awak bankruptcy, segala harta awak tidak ada lagi atas muka bumi ni. Contoh, ataupun dalam negara ni, stres gila. Sampai kena halau rumah kena lelong, tak ada tempat. Kata Al-Imam Ghazali rahimakumullah ta'ala, jangan lupa bangkit dalam solat, qiyam, berdiri. Tadi tengah masyhur, tunduk sujud kita kepada Allah. Sekarang kita ditekan, tekan, segenap sudut, pening kepala otak, pecah. Masalah satu. Bangkit ketika mana di dalam solat kita. Sebab tu solat jangan main-main. Solat jangan ambil mudah. Imam Syafi'i tambah lagi. Tadi benda paling berat amanah, benda paling tajam lidah, benda paling ringan apa? Paling ringan atas dunia. Apa benda paling ringan? Bagi tahu saya, tisu, kapas. Apa benda paling ringan? Itu ya juga, tapi bukan. Benda paling ringan tinggalkan semayang. Susah tak? Paling senang tinggalkan semayang. Mana ada payah tinggal semayang? Bagi tahu saya. Paling ringan. Buat tak reti ya? Subuh jalan, zuhur jalan, asar jalan, keluar waktu. Tak ada siapa pun tak. Batu apa pekerjaan pun kita buat, hubungan tajalli dengan Allah jangan lepas. Solat ni kepala ibu, jangan lepas. Tukang masak ke, meniaga burger ke, kutip sampah ke, kontraktor ke, engineer ke, solat jangan buat main-main. Sebab dia adalah hadiah, bukan wahyu. Benda-benda lain semua wahyu. Mandi wajib, puasa, zakat, tentang apa perihal berbakti pada mak ayah, semua wahyu daripada Jibril alaihissalam melalui Allah turun kepada Nabi. Tapi semayang Jibril sikit apa tak tahu. Apa dia bawa Nabi Isra wal Mi'raj nak dapat apa? Jibril alaihissalam tak tahu. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu semayang dia tak ada excuse. Sakit asalkan jangan gila saja. Dalam perang pun kena semayang. Sebab tu apa pun tuan-tuan yang kita buat, semayang jangan tinggal solat. Jangan tinggal. Hina kita, minta maaf kalau bahasa ustaz tak sedap, minta maaf. Sebangsat-bangsat kita pun jangan tinggal semayang. Seburuk-buruk akhlak kita, semayang jangan tinggal. Solat itu adalah kepala dalam hidup. Cuma pengalaman saya kalau bergaul dengan orang ni kebanyakan, tapi bukan keseluruhan. Nah, biasa kalau orang kerja kontraktor, tukang-tukang,
Orang kerja pomen motor, pomen kereta, banyak yang culas sebab semayang. Pengalaman, tapi bukan semua. Kebanyakan. Ambil mudah. Saya sekarang tengah tambah dapur sikit. Rumah tu. Wak tu buatlah rumah saya. Tiba waktu saya ada dekat rumah tu, "Wak, semayang dulu wak. Jom sekali semayang ustaz." Ustaz saja je sekali dua tak mau pergi masjid tu. Nah, anggap apa-apa ya Pak Ustaz. Solatin aja dulu Pak Ustaz. Semayanglah dulu dengan Ustaz. Semayanglah sekali. Enggak apa-apa Ustaz. Bukankah Pak Ustaz itu sudah ajak sama saya, urusan Bapak Ustaz udah selesai. Dia ceramah aku pula. Nah, bukankah urusan Bapak Ustaz? Iyalah Wak. Wak buat rumah saya. Saya ni Ustaz. Marilah semayang. Enggak apa-apa Ustaz. Silakan aja Pak Ustaz. Takkah aku sakit hati tuan-tuan? Nah, jadi sebab tu pengalaman banyak tu tengok. Bukan semua. Dah duduk sekali bunyi Zuhur 10 minit, 15 minit tak rugilah semayang. Apakah benda itu hubungan kita dengan Allah? Sebab tu saya, waduh tak cukup ini. Waduh, pening saya. Pening apa? Dah hubungan dengan Allah pun tak ada. Buatlah apa kerja pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada barakah langsung. Betul saya kata, buat apa? Jaga burger, kedai makan, tokai besar, tokai kapal, tokai minyak. Semayang, salat kefarduan kita 5 waktu, jangan pernah sama sekali kita tinggal. Kerana apa? Masalah itu akan redakan kita, akan diberikan solusi, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ustaz rasa cukup dululah tuan-tuan. 8.40 dah ni tuan-tuan. Nah, insya-Allah nanti ada rezeki nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi akan datang. Mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah, yang salah dan silap tu datang daripada ustaz sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki nanti kita ketemu lagi pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahrimna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.